Allah. Kehidupan kita bagi orang yang bernyawa ini, dia pasti akan menemui kematian. Hidup macam mana lama pun pasti dia akan mati. Kan? Kita baca tiap-tiap malam selepas daripada isyak, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kematian itu selepas daripada hidup ialah untuk maknanya memastikan atau nak menentukan siapakah orang yang paling baik, ahsanu amala, daripada amal dia. Sebab tu dia ada kematian. Sebab besok lepas mati Allah akan nilai apa yang telah kita buat kat atas dunia. Jadi apabila matinya seorang, stationnya mestilah kubur. Kubur tu adalah station dia. Jadi bila masuk dalam stesen kubur ni banyak masalah, ada soalan. Bukan masuk timbuh begitu je, tinggal bukan begitu tuan-tuan. Dalam kubur ni banyak masalah. Satu alam yang lain manusia hidup di nama dikatakan alam barzah. Namanya alam barzah. Yang kita hidup ni apa? Namanya alam fana. Alam fana. Dia masuk satu nama alam barzah. Dia tak kekal sebelum masuk kepada satu yang dinamakan alam baqa. Alam baqa ni ialah alam yang kekal, yang kita akan balik usul. Syurga, neraka, kan? Itu dia. Satu alam yang kita akan tempuh. Semua orang akan tempuh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab kita masuk ke alam barzah ini, banyak dia punya cerita dia. Banyak dia punya masalah dia. Perkara yang ada dalam barzah, dalam alam barzah ni ialah dua perkara je yang akan ditanya kepada orang yang setiap kali dia masuk dalam alam barzah, atau dia masuk baru ke, dah lama duduk ke, dua perkara dia akan tanya. Iaitu amal baik, amal yang sebaliknya. Sama ada amal baik atau amal yang tak baik. Kalau jika panjang dia berbuat amal kebaikan, maka bila ditanya pada hari pertama dia masuk alam barzah, dia lulus dalam ujian yang di alam barzah ni, maka dia diberikan kerehatan sampailah tunggu masa dinamakan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Dan orang yang tak lulus, tiap-tiap harilah mereka ni terpaksa menempuh maknanya balasan ataupun seksaan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka dinamakan di dalam alam barzah tadi. Jadi berkata Abu Lays As-Samarqandi, seorang ulama sufi yang terkenal, Syekh Abu Lays As-Samarqandi telah mengatakan, sesiapa yang ingin selamat daripada seksaan kubur, nak selamat daripada seksaan kubur, hendaklah ia melazimkan 4 perkara. Ketika mana hidup kat atas dunia, lazimkan 4 perkara. InsyaAllah jadi selamat. Dia akan jadi selamat kalau dia usaha dengan umur yang Allah Ta'ala bagi pinjam umur, bagi waktu, bagi kesihatan, bagi kelapangan. Kalau dia guna ni, dia akan selamat. Apa kata Abu Lays As-Samarqandi? Yang pertamanya, orang yang akan selamat di alam kubur ini dari peksa seksaan, yang pertama apabila dia menjaga sembahyang 5 waktu. Kita ni bersyukurlah sebab adanya surau ni sentiasa mengingatkan kita untuk datang sembahyang. Yang datang tak datang tu bergantung kepada kekuatan dia punya iman pada hari. Sebab apa? Allah Ta'ala menyebut allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, wa idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kita boleh datang, kejap kita tak datang, kejap kita boleh hadir.
ada kadang-kadang penuh. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak full. Ada yang boleh datang subuh, Zuhur tak nampak, Asar tak nampak, Maghrib muncul, Isyak tak nampak. Ada yang tak nampak-nampak. Dia macam-macam. Kenapa jadi begitu? Kerana Allah Ta'ala sebut apa? Allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebutkan nama Allah, atau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan nama Allah disebut. Kan? Dia tak sebut marilah sembahyang, marilah sembahyang, atau diketuk loceng. Teng 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 teng, tak ada. Sembahyang ni merupakan maknanya panggilan wahyu Allah. Azan itu merupakan wahyu yang telah diajar oleh Allah Ta'ala, diilhamkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz cara nak panggil orang azan. Dalam keadaan pada waktu sebelumnya para sahabat ini duk berbalah-balah, macam mana ya Rasulullah nak panggil orang sembahyang ni? Kalau ada sahabat kata kita ketuk loceng, tang, bila masuk je waktu ketuk loceng, tang tang tang. Itu dah macam orang Nasara pula. Tak setuju, batah. Kalau macam tu kita tiup trompet, trompet macam maju orang Yahudi pula. Bakar api, unggun api, masuk je waktu nyala ke api. Itu dah macam Majusi pula. Maka datang Allah Ta'ala mengilhamkan pada seorang sahabat. Maka datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, malam tadi aku bermimpi macam mana nak jemput orang sembahyang. Maka dia ajar lafaz-lafaz tu Allahu Akbar, Allah ada. Kerana azan ini, lafaz azan ini tuan-tuan, hadis dia telah diriwayatkan oleh 16 orang para sahabat. Banyak nak menunjukkan dia satu hadis yang mutawatir. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dipanggil tu Allahu Akbar, Allahu Akbar disebut. Dipanggil dengan kalimah Allah supaya datang. Kenapa kita tidak boleh datang? Bila Allah Ta'ala sebut allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ada orang yang bila disebut nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, iman dia bertambah. Dengan sebab itu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa iman kita ni boleh pasang dan surut. Iman ni dia boleh pasang dan surut. Macam mana dia boleh pasang, kan? Belum masuk waktu lagi dia dah datang, kan? Dia dah sampai dah. Dia siap marah pula, asal lambat. Buat hari tu dia pula datang cepat, dia marah orang lambat pula. Selalu dia yang paling akhir ni. Imam bagi salam, dia terpacak naik. Kerana apa dia boleh jadi begitu? Kerana zadathum imana. Iman dia bertambah. Ada harinya iman dia jatuh merudum, kan? Orang dah datang, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia buka pintu. Baru buka pintu. Tengok Allah, Pak Imam besar punya. Dah. Jadi tuan-tuan, iman dia berkurangan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Abu Lis As-Samarqandi, orang yang boleh menjaga solat 5 waktu, dalam waktu dia sembahyang tak keluar daripada waktu, maka orang ni akan selamat daripada seksaan kubur. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata Abu Lis, macam mana nak selamat dari seksaan kubur? Iaitu orang yang banyak menginfakkan harta, kan? Suruh infak harta bila? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un wala khullatun wala syafa'ah. Disuruh kita infak harta ni tuan-tuan sebelum tak ada lagi urusan jual beli, dan tak ada lagi sahabat handai. Kita nak menginfakkan harta ni waktu mana? Waktu kita hidup ni sekarang. Besok dah balik, dah mati, orang dah masuk dalam kubur, waktu tu dah tak ada sahabat handai lagi. Dekat atas dunia ni ada sahabat
Duduk sama-sama kita menyandar, tengok langit lelap. Kan? Sama-sama duduk. Kan dah lepas main isyak, duduk sama-sama kan, duduk kat beranda tu. Sama-sama makan ubi ketuk. Nak kena pula air apa? Roy pula maknanya buat air tembikai. Kan? Kembang telinga. Sejuk dia. Kan tak? Dan ini sahabat andai. Waktu kita hidup. Besok dah mati tak ada. Tak ada besok orang nak duduk kat tepi kubur kita. Isteri duduk kan. Duduk sampai 6 tahun duduk. Berkulat dia kat situ. Kata Fatimah, aku duduk dekat kubur suamiku. Tidak apa memberi apa-apa faedah. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak infak harta waktu hidup. Alladzina ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Allah Taala suruh infak bukan harta orang lain. Harta yang Allah Taala beri kat kita, dia transit kat kita, dia suruh keluarkan balik. Yang kita ada banyak-banyak tu Allah Taala yang punya. Allah Taala boleh tarik balik apa yang dia bagi. Sebab tu Allah Taala anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un, pada waktu tak ada lagi urusan jual beli. Hari ni kita hidup kat atas dunia, macam transaction kita boleh buat. Wala bay'un wala syafa'ah. Tak ada lagi kawan-kawan, tak ada lagi orang yang boleh memberi syafaat, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga kata Abu Lis, banyakkan baca Al-Quran. Orang yang ingin selamat daripada seksa kubur, kata Abu Lis, maknanya hendaklah melazimkan baca Quran banyak. Baca Quran ini tuan-tuan, ini pun termasuk dalam rezeki juga. Kan? Kita nak tahu bagaimana Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Kalau Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita dan kita nak tahu bagaimana kita ni dekat dengan Allah, tanda orang yang dekat dengan Allah dan orang yang diberi rezeki oleh Allah apabila dia boleh baca Quran. Ramai orang yang boleh baca Quran tapi tak baca. Tapi kalau dia boleh baca Quran, bermakna hari itu dia beri rezeki oleh Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu perkara yang boleh menyelamatkan dia daripada seksa kubur ialah baca Quran. Satu lembar baca. Baca semuka 15 baris. Semuka tak sampai 5 minit. Baca. Kan? Ataupun mana-mana surah lah kita hafal ke, atau kita, kalau kita ni hidup, ustaz saya boleh baca Yasin, aja baca Yasin dia. Nah, baca Yasin dia. Sebab kita tahu orang Malaysia ni kalau sebut Yasin, dia boleh baca. Walaupun dia baca tu, kadang-kadang ayat yang dibaca tu salah dia tengok tu. Kan? Wa yaquluna mata hadzal. Dia baca wa yaquluna mata. Yang dia buka tu fa subhanallazi bihadi. Jauh dah nak khatam dah. Kan? Buka lain, baca lain. Tak kira baca Yasin. Ataupun amalan yang paling mudah tuan-tuan, Rasulullah kata apa? Baca Qul huwallahu ahad. Kenapa orang bila baca Qul huwallahu ahad ini 1/3 Quran. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan kamu tidur melainkan engkau mengkhatamkan Al-Quran. Weh, macam mana nak khatam Quran? Nak khatam bulan Ramadan tu, daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, itu kempah kempis perut. 27 Ramadan orang dah buat majlis dapat kain, wadduha pun tak baca. Kan? Dah dapat kain plekat, wadduha pun tinggal. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, susah nak baca Quran ni. Quran ni susah. Ada? Memang susah nak baca Quran. Jadi maknanya baca Qul huwallah. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah macam mana? Sebelum tidur Rasulullah kata baca, khatamkan Quran. Macam mana ya Rasulullah?
kau baca qul huwallah, maka 1/3 Quran. Baca 3 kali qul huwallah, khatam 30 juzuk. Ini kelebihan orang baca qul huwallah sebelum tidur. Ini letak je bantal kul, dah hilang dah. Bau kul dah tak ada. Oi, ada lagi? Dah tak ada dah tak bernyawa dah. Bau kul. Belum sampai lam yalid lagi. Tapi baca qul huwallah. Kelebihan qul huwallah ni banyak. Dan yang keempat, nak mengelak daripada seksaan kubur, kata Abu Lis As-Samarqandi, maka hendaklah engkau memperbanyakkan tasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Ada 5. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. 5 tasbih baca. Maknanya kata Abu Lis, siapa yang melazimkan 4 perkara ni, maka menerangkan kuburnya dan meluaskan dia. Mana nak kita bila masuk dalam kubur, kita tengok dekat dalam kubur tadi, kita hantar orang ni sama saiznya. Ustaz cakap luas kubur, mana luasnya, sama je. Tapak samanya 2,5 meter. 2,5 mana kaki tu. Panjangnya 6 kaki, dalamnya 4 kaki setengah, sama je. Mana luasnya? Percaya itu ialah iman. Dengan mata zahir tak nampak, itu iman. Dia dah kambus tu baru nampak. Baru orang yang dalam tu nampak apa yang kita sebut tu betul tak betul. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita beramal dengan apa yang disampaikan. Kita masuk kepada nasihat yang ke-10 daripada Imam Ghazali. Nasihat yang ke-10 ni kata Imam Ghazali, bangunlah beribadat pada waktu malam. Ini pun cerita bangun waktu malam ni pun susah juga tuan-tuan. Bangun kencing ramai. Kan, senak perut aja pergi tandas. Pukul 3, pukul 4 boleh bangun. Kan? Bangun malam sebab lapar, kan? Nak mentah ke darah, boleh bangun. Ni orang Melaka dah kalau cakap dah. Nampak ustaz ganah benar. Mana? Orang Melaka kalau cakap mentah ke darah tu, itu bahasa yang paling lembut. Itu bahasa antarabangsa tu. Kan? Amen. Ada. Kalau guna lahabau, itu bahasa antarabangsa tu. Orang lain je dengar lahabau dia tu. Nah. Jadi maknanya tuan-tuan nak bangun malam ni payah tuan-tuan. Rasulullah kata Sayyidatina Aisyah, bangunlah malam. Kan? Walaupun dalam keadaan terpaksa atau malas. Bangunlah malam untuk mendirikan solat. Sebab tu tuan-tuan, bangun malam ni susah. Dengan sebab itu, bila dia bangun malam ni susah, sebab tu dia punya kedudukan dia tinggi. Ada. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak bangun malam ni bila waktu kita nak bangun malam? Abu Zar, seorang sahabat namanya Abu Zar, dia bertanya, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu qiyamil laili afdalu? Maknanya apakah maknanya berdiri malam itu afdal? Waktu dia. Waktu qiyamul lail yang paling afdal bila? Pukul 10, pukul 12, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 7 pagi. Mana waktu yang paling afdal? Maka Rasulullah kata apa? Jawful lail ghabiru. Maknanya bangun malam yang paling afdal ini ialah maknanya pada jauh. Maknanya apa? Iaitu dia kata sepertiga malam akhir. Jawful lailil ghabiru au qala nisful lail.
ataupun 1/2 malam. Wa qalilun fa'iluhu, namun tak ramai yang boleh melakukannya. Maknanya sama ada bangun 1/2 malam ke 1/3 malam ke, nak bangun ni ramai. Ramai tak boleh buat, yang bangun ramai. Tengok kalau sukan bola, orang boleh bangun berjaga malam. Ada? Dia boleh tahan tu mata tu berjaga malam tu. Tapi kerana nak 2 rakaat tu, Allah, susah. Tak ada taufik, tak ada hidayah Allah, payah kita nak buat. Ada? Payah tu. Tu sebab kedudukan orang apa ni yang dikatakan oleh Imam Ghazali ni, bangun malam untuk beribadat malam ni, satu amal yang mulia. Ada? Daripada Abu Umamah, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul lail afdal?" Ya Rasulullah, bahagian malam yang mana yang paling baik kalau kita nak bangun? Para sahabat ni dia tanya dengan Rasulullah ni, tanya dia luar biasa, bukan macam tanya kita. Dia tanya tu, "Ya Rasulullah, malam ni panjang, mana malam yang paling baik?" Maka Rasulullah kata apa? Qala jawful lail awsatu, maknanya keadaan malam yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah pertengahan malam. Mana 1/2 atau 1/3. Itu adalah waktu yang paling baik. Kalau kita nak tengok pada Quran, mana Quran berkata? Quran beritahu macam mana Allah Ta'ala bagi? Ya ayyuhal muzammil. Itu sebabnya tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sebut, dimulakan ayat Quran itu, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kerana tidak dikatakan orang yang berqiyam ataupun berqiyamul lail, tidak dinamakan orang itu semayang malam kalau dia tak tidur dulu. Kalau dia tak tidur, tak nama dia semayang malam. Kan? Dia tak dinamakan orang yang bertahajud. Orang yang bangun malam tu ini dinamakan wa minal laili fatahajjat. Itu sebab ada semayang bila bangun malam namanya solat tahajud. Bukan solat terkejut. Solat tahajud. Jadi orang yang nak bertahajud, dia mesti bangun, dia kena tidur dulu. Dia kena proses tidur dulu. Kalau tak tidur, tak dinamakan dia tahajud, dinamakan qiyamul lail. Maknanya mendirikan malam. Ada? Sebab tu orang yang nak sembahyang tahajud, dia mesti proses, dia mesti tidur. Tak kira lah dia tidur sekejap ke, dia tidur lama ke. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Apa maksudnya yang berselimut? Sudah tentu dia tidur dulu. Kemudian Allah Ta'ala kuatkan dengan perkataan dia apa? Qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, berdirilah kamu. Qumil laila illa qalila, berdirilah kamu pada waktu malam. Berdiri untuk apa tu? Untuk semayang. Berdiri untuk semayang. Bukan berdiri suruh pergi minum air. Tak. Berdiri untuk semayang. Qumil laila illa qalila. Tengok. Lalu Allah Ta'ala sebutkan waktunya jana. Qumil laila illa qalila nisfahu, 1/2, awingkus, ataupun 1/2 atau lebih sedikit, minhu qalila. Daripada malam tu nak berdiri sama ada 1/2 ataupun 1/3 malam. Ni orang yang nak bangun malam, yang dikatakan bertahajud tadi, maka dia kata apa? Jawful lail. Sebab tu tuan-tuan, ada waktu dia. Waktu tahajud ni ada waktu dia lah.
Jadi kalau kita sekiranya lepas isyak kita berjaga sampai pukul 12, kita semayang, kita zikir, kita baca Quran, itu tidak dikata tahajud. Dikatakan qiyamul lail, iaitu orang yang mendirikan malam. Jadi kalau dia nak semayang tahajud pada waktu itu, tak adalah. Sebab apa? Dia tidak melalui proses tidur. Boleh faham tuan-tuan? Kan? Angguk macam faham, tapi balik tak faham. Apa yang Ustaz cakap? Tak faham tak? Jadi gitu. Ada. Okey. Kemudian saat Rasulullah kata apa? Qala ayyud du'a. Sahabat ni tanya lagi, ya Rasulullah, mana doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Mana waktu kalau kita berdoa, doa tu kemungkinan besar, harapan besar untuk dikabulkan oleh Allah dan didengar oleh Allah. Doa ni bila-bila boleh. Tapi waktu yang mana yang paling dekat, atau waktu yang paling istimewa, waktu yang paling special untuk kita, yang kalau kita berdoa Allah akan dengar dan harapan untuk dikabulkan dia besar. Maka Rasulullah kata apa? Qala dubaras salawatil maktubah. Maknanya waktu berdoa yang paling Allah dengar ialah waktu selepas doa, selepas sembahyang fardu. Lepas tu jangan balik dulu. Kan? Jangan balik dulu sampai imam angkat doa. Tak, kalau kita pun kita doa sendirilah. Jangan sampai tak berdoa. Jangan sampai kita balik lepas sembahyang fardu kita tak berdoa. Kerana apa? Rasulullah beritahu waktu lepas sembahyang fardu inilah waktu yang paling Allah Ta'ala dengar doa-doa seorang. Kita hari ni masalah banyak tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah kita banyak. Kan? Macam-macam masalah. Hidup kita ni macam-macam masalah. Dengan sakit anak lah, dengan kekurangan makanan lah, dengan kekurangan harta benda lah, dengan kesihatan lah, macam-macam. Sebab tu lepas semayang angkat rajin-rajin lah, angkat tangan doa. Jangan jadi orang malas tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kata Imam Ghazali, seandainya ilmu semata-mata cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam seperti mana yang disebutkan. Maknanya kata Imam Ghazali, kalaulah semata-mata dengan ilmu dah boleh menolong orang ni lepas daripada seksa kubur, boleh masuk syurga Allah Ta'ala, maka dia kata tak payahlah amalan-amalan ni buat apa nak perlu buat. Kau belajar banyak-banyak, ilmu sampai penuh dah, boleh masuk syurga lah tu. Tapi bukan begitu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa? Bila kita bangun malam ini, faedahnya seruan suci di tengah malam seperti mana yang disebutkan. Adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Dalam satu hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis Qudsi menyebutkan bahawa Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam ke langit dunia. Ustaz, Allah Ta'ala turun naik. Ni dah macam orang pula. Tak. Mana Allah Ta'ala, para ulama mengatakan turun itu ialah menurunkan rahmat dia. Menurunkan rahmat. Banyak ditafsirkan bahawa yang dikatakan turun itu sepertiga malam Allah Ta'ala turun tu, rahmat Allah Ta'ala turun. Kan? Kerana kalau turun naik itu sifat baru. Yang dikatakan sifat alam. Jadi kalau kita kata turun naik, takut-takut akan mentajsimkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Tak boleh. Jadi syirik. Jadi mana macam mana para ulama nak elak daripada itu? Dia kata turunnya Allah Ta'ala sepertiga malam tu, dia turunkan rahmat dia.
Maka dengan sebab itu, adakah Allah Ta'ala kata, adakah di antara orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang minta ampun? Ini seruan Allah Ta'ala pada sepertiga malam. Adakah di sana orang yang bertaubat? Ini dia tuan-tuan, seruan Allah Ta'ala pada malam hari, pada sepertiga malam. Kita je nyenyak tidur, sedangkan Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya sepertiga malam. Wahai hamba-hamba ku, ada tak yang nak minta ampun? Nasib aku ampunkan. Adakah orang yang maknanya nak minta mohon taubat? Aku akan berikan taubat. Adakah ada orang sana nak minta sesuatu? Kelapangan hidup, kesukaran hidup, nak minta, aku akan beri. Tapi kita lah tak bangun, tuan-tuan. Kita tak bangun. Maka diriwayatkan bahawasanya dia kata apa? Sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan peribadi Sayyidina Abdullah bin Umar. Tuan-tuan tahu siapa dia Sayyidina Abdullah bin Umar? Anak sahabat dan sahabat. Anak sahabat, sahabat kepada anak sahabat, dia tu sahabat, dan anak kepada sahabat yang mulia, namanya Abdullah bin Umar. Dia ni bijak, tuan-tuan. Allah Ta'ala dia beri bijak, beri kebijaksanaan. Di antara para sahabat radhiyallahu anhu, orang yang cukup suka meniru perbuatan Rasulullah, Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dalam satu hadis, dalam satu asar, bahawa satu hari Abdullah bin Umar ni dia berjalan dengan para sahabat, sampai kepada satu tempat, Sayyidina Abdullah bin Umar ni dia pusingkan dia punya unta dia, pusing tempat tu, dia pusing kat situ. Sampai itu dia pusing, para sahabat lain tengok je, pusing. Kemudian dia turun daripada unta, dia berhenti siap, dia duduk. Ada para sahabat tanya, wahai Abdullah, apa yang kau buat ni? Dia kata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai di tempat ni, dia pusingkan unta dia, pusing dia turun. Jadi itu buat aku tiru. Aku pun tak tahu sebab apa Rasulullah buat macam tu. Atau Abdullah bin Umar ni dia cukup mengambil berat tentang apa? Sunnah ataupun asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cukup keluar biasa meniru perbuatan Rasulullah. Ini Abdullah bin Umar. Kan? Orang yang cukup disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni merupakan orang yang taat dengan ayah dia. Ada. Satu hari, tuan-tuan, bila telah sampai umur, Abdullah bin Umar ni pun berkahwin. Dia berkahwin lah dengan seorang perempuan yang cukup cantik. Orang Arab ni memang cantik lah kan. Jadi bila dah kahwin dengan orang cantik, sebelum berkahwin selalu dengan majlis Rasulullah, datang semahyang berjamaah dengan Rasulullah. Bila dah berkahwin dah tak pergi semayang. Semayang kat rumah, melekap dengan rumah. Tak? Jadi Sayyidina Umar tengok, kata Sayyidina Umar, wahai Abdullah, ceraikan isteri kamu. Ceraikan isteri kamu. Kawan baru kahwin, sayang dengan isteri, tiba-tiba ayah suruh cerai kan. Dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku nak mengadu. Ayah aku suruh ceraikan, menceraikan isteri aku. Tak? Ceraikan. Sebab apa? Sebab dia kata, bila aku berkahwin, aku dah tak ada pergi ikut majlis engkau lagi. Dah tak ikut berjamaah dengan engkau lagi. Maka saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatlah dengan apa? Dengan dengan perintah ayah kamu. Dah bercerai kan? Dah bercerai, duduk termenung. Makan ulu, makan pun tengok. Dah tak lalu dah. Ya. Maka ayah pun susah.
Kata Sayyidina Umar, engkau kalau nak balik kepada isteri kau kena berjanji, engkau kena ikut selepas ni majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggalkan berjamaah dengan Rasulullah. Dia tuan-tuan, dia memang cukup orang yang cukup taat dengan ayah. Ini cerita Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Sedikitlah, banyak panjang ni ceritanya. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya kehebatan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat Sayyidina Abdullah bin Umar ni. Sahabat-sahabat ni masing-masing ada kelebihan dia. Sayyidina Abu Bakar ada kelebihan, Sayyidina Umar ada kelebihan dia, Sayyidina Osman ada kelebihan dia, tak? Macam Sayyidina Umar, dia punya kelebihan dia kalau lalu satu tempat, syaitan tak mau lalu di kawasan tu. Kita kalau lalu satu tempat, bukan syaitan, polong pun ikut balik rumah. Kan? Polong pun balik ikut rumah. Sayyidina Umar kalau dia lalu tu, di tempat tu, syaitan cium bau, ini dikata Sayyidina Umar dah lalu. Oh, dia tak lalu kat itu, dia ambil jalan lain. Syaitan pun takut. Kan? Ni Sayyidina Umar punya kehebatan. Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kelebihan dia lain pula. Dalam bab ibadat jangan kita challenge lah. Kerana Sayyidina Osman dia semayang satu rakaat tuan-tuan, Sayyidina Osman semayang habis 30 juzuk. Kan? Dia baca habis 30 juzuk. Kalau hari ni Pak Imam baca 30 juzuk, inna a'tayna, pakat keluar belaka. 30 juzuk habis tuan-tuan. Orang kata, wahai Osman, semayang satu rakaat dia. Satu rakaat 30 juzuk habis. Hebat. Sayyidina Osman ini tuan-tuan, selain dia merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat, Rasulullah paling malu dengan Sayyidina Osman. Diriwayatkan dalam satu kisah, satu hari tuan-tuan, ketika mana Rasulullah ni ada dengan para sahabat. Bila Rasulullah ada dekat dalam tengah berehat, ada dia punya pengawal dia. Kalau siapa-siapa nak jumpa Rasulullah, nak masuk jumpa Rasulullah, kena jumpa orang tu dulu. Jadi satu hari bila Rasulullah tengah duduk rehat, Sayyidina Abu Bakar datang, jumpa dengan orang tu, cakap Abu Bakar nak jumpa. Jadi orang tu pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar nak jumpa, bagi masuk. Pada waktu itu Rasulullah tengah duduk, dia punya baju dia terangkat sehingga menampakkan betis dia. Nampak betis. Rasulullah ni pemalu tuan-tuan. Disebut dalam riwayat, pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada pemalunya seorang anak sunti yang duduk dalam bilik. Itu pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Jadi bila Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasulullah tak turunkan dia punya jubah dia. Mana? Nampaklah betisnya. Kemudian selepas daripada itu, Sayyidina Umar datang. Jumpa dengan tu, beritahu, cakap Umar nak jumpa, nak masuk. Dibenarkan. Pun waktu tu Rasulullah tak turunkan dia punya baju dia. Ketika mana datang Sayyidina Uthman bin Affan, jumpa dengan penjaga tu, bagi tahu Rasulullah, cakap aku nak masuk, nak jumpa. Kan? Rasulullah pada waktu itu bila dengar Sayyidina Uthman nak jumpa, dia pun tarik baju dia, turunkan. Dia tarik baju dia. Kenapa? Ya Rasulullah, kenapa buat demikian? Kami datang kau tak turun pun. Bahawa para malaikat ini malu dengan Sayyidina Uthman. Jadi dengan sebab itu aku malu dengan Sayyidina Uthman. Ini kemuliaan dia. Dia punya kemuliaan dia luar biasa. Ini Sayyidina Uthman. Ada. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan Rasulullah terhadap maknanya Abdullah bin Umar ini? Kata baginda, ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail
adalah Abdullah bin Umar ini orang yang sangat baik. Akhlaknya bagus, taat dengan mak ayah, kan? Taat dengan Rasul, taat dengan Allah, kan? Maka Rasulullah kata apa? Lebih-lebih lagi kalau dia bangun malam, dia punya sembahyang, masya-Allah, luar biasa sembahyang dia. Ini kata, ini Rasulullah yang beri jamin tu. Bukan kita yang bagi jamin, Rasulullah sendiri cakap. Sudah tentu Rasulullah tu kalau dia bercakap itu mestinya datangnya wama yantiqu anil hawa. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu. Tentu maknanya perkhabaran tu daripada Allah. Seperti mana kalau kita melihat Hafsah bin Umar ketika mana diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Allah Ta'ala suruh rujuk balik. Ya Muhammad, kau kena rujuk balik Hafsah ni. Kena ambil balik jadi isteri. Sedangkan dah diceraikan. Kenapa kau kena ambil dia balik jadi isteri? Kerana dia ni adalah isteri kamu dalam syurga. Ini Allah Ta'ala beritahu. Bukan orang biasa yang bagi tahu. Ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah. Kerana apa? Kerana dia orang yang kuat berpuasa dan orang yang kuat bangun malam. Mana berqiyamul lail. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai penutupnya. Penutup lah. Nanti kita sambung lagi bicara ini. Banyak panjang cerita dia. Saya nak bagi satu amalan tuan-tuan. Satu hadis yang diriwayatkan. Satu hadis daripada Ma'qal bin Yasar. Daripada Nabi SAW. Tuan-tuan tengok sebelah sini ada ayat tak? Tuan-tuan kalau masuk surau ni ada baca tak ayat-ayat ni? Ke main tengok je? Ya. Saya nak bagi ni ayat yang sebelah ni. Lau anzalna hadzal Quran. Daripada Ma'qal bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan. Tolong dengar elok-elok. Amalan ni mudah je. Kan? Nanti kalau balik nak cari surah ni, ayat ni, buka muka surat 548. Muka surat 548. Jangan besokkan balik je 458. Dah makan ubi ketuk terbalik pula. Balik sekarang buka muka surat 548. Ada? Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut? Man qala hina subhi salasata marratin. Siapa yang pagi-pagi, makna waktu subuh, lepas subuh dia baca 3 kali. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Boleh ingat? Ustaz macam kabur lah. Makan kepala ikan banyak sangat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Biasanya kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim je. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baca berapa kali? 3 kali. Saya baca ikutkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Boleh ingat? Kemudian dia baca ayat huwallah, bukan lau anzalna. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim sampai habis ayat 24. Jadi 3 ayat. Barang siapa yang membaca salam marratin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qira'atu salasah ayatain min suratul Hasyr. Ni suratul Hasyr belakang. Daripada mana nak baca? Huwallahu allazi la ilaha illahu sampai habis. Sampai ayat 24. Ni ayat 22, 23, 24. Ayat dia 3 ayat je baca. Bila nak baca? Waktu subuh. 3 ayat daripada
Nescaya Allah Ta'ala akan mengirimkan padanya pada waktu pagi itu 70,000 malaikat. Bukan 70,000 malaikat. Buat apa Allah Ta'ala kirimkan banyak-banyak malaikat ni? Memohon rahmat baginya sampai maknanya pada hari itu. Dan sekiranya dia mati pada hari itu, setelah dia beramal ni, ayat ni dibaca, takdir Allah Ta'ala dia mati pada hari itu, kan? Nescaya Allah Ta'ala memberi dia pahala mati syahid. Pahala mati syahid. Dan sesiapa yang membacanya pada waktu petang sehinggalah masuk malam yang sama, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, baca 3 kali. Kemudian sambung pula, huwallahu allazi la ilaha illa, sampai habis. Dia baca 3 kali. Ayat tu dia baca sekali je. Yang ayat 3 ayat tu baca sekali je. Yang a'udzubillah tu baca 3 kali. Jangan terbalik pula. A'udzubillah dia baca sekali, ayat tu dia baca 3 kali. Orang ajar ni ada. Kita balik pula. Dia dengar tak macam mana katnya. Waktu kita dengar, kita bercakap, dia pun bercakap juga. Engkau faham? Engkau faham? Lah semua tak faham. Tak tak? Dia gitu. A'udzubillah tu baca 3 kali. Ayat tu, 3 ayat tu baca sekali je. Baca pagi, waktu petang. Baca pagi dan baca waktu petang. Jadi siapa yang baca waktu petang ni, lepas sembahyang asar baca. Duduk kat situ baca sekejap. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Law anzalna wallahu alladzi la ilaha, sampai habis. Dah balik. Kalau maka Allah Ta'ala mengirimkan pada waktu petang dia tu 70,000 malaikat. Dia bawa apa? Mohon rahmat untuk dia. Dan kalau dia mati pada malam itu, pahala mati syahid. Itu satu amalan. Amalan yang kedua, ni ayat ni juga. Ambil daripada atas sikit. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu, sampailah ayat baik. Daripada ayat 30, ayat 21, ayat berapa? Ayat 21 sampai ayat 24. Jadi 4 ayat lah. Tadi amalan lain, ni amalan lain pula. Jadi tuan-tuan buat macam mana? Bila baca ayat ni, letak tapak tangan atas kepala. Jangan ketuk. Kalau ketuk jadi ubi. Jangan ketuk. Letak je atas tapak tangan atas kepala. Baca, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai habis. Nah, kenapa tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu hari seorang perempuan dia datang mengadu kepada Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala. Karramallahu wajah. Wahai Ali, aku ni sakit. Sakit ni maknanya sakit dalaman. Pun ada berubat tak baik. Maka Sayyidina Ali kata, wahai perempuan, letakkan tapak tangan kamu atas kepala, baca ayat ni. Lau anzalna, sampai habis. Seminggu selepas tu dia datang, ya Ali, penyakit aku dah baik dengan izin Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, kalau kita ada sakit, letakkan tapak tangan atas. Atas tangan, baca lau anzalna. Ataupun kalau orang beramal dengan ayat surah ni, surah Hasy, baca pada malam Jumaat, suratul Hasy. Kalau sekiranya dia mati pada hari itu, dia dapat pahala mati syahid. Bila sampai kepada ayat ini, letak tapak tangan. Kalau tak ada nak baca surah ni, ayat ni, 4 ayat ni, lepas semayang baca lau anzalna hadzal Qur'an, letak. Kalau ada penyakit-penyakit dalaman yang susah nak dibaikkan dengan perubatan moden, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala kita minta, Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Ini 2 amalan. Kan bagi banyak-banyak, tinggal amalan je, amal ni tak ada. Kan? Jadi dengan sebab itu, tolong amal, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya, ajar kepada yang lain-lain, semoga akan bermanfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.